بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kembali kita bertemu untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis dan disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah kita akan memasuki bab yang baru, iaitu bab yang kelima, iaitu bab yang membicarakan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat, yakni tata cara solat. Alhamdulillah, kita telah selesai mengambil faedah pada bab yang keempat, berkaitan dengan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat, yakni tata cara wuduk dan taharah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita ilmu, kefahaman, dan dapat diamalkan serta dapat disampaikan kepada orang lain ilmu yang sangat bermanfaat ini, dalam rangka kita mengakrabkan umat Islam dengan sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai bentuk pemuliaan, ya, sebagai bentuk kecintaan, iaitu dengan membuktikan, menerusi, meneladani apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW yang kita diperintahkan untuk mencontohi dan berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Baik, sekarang bab yang kelima. Sila buka pada muka surat 133 bagi yang memiliki kitab. Dan hendaklah setiap daripada kita berusaha untuk memiliki kitab, dan buat sementara waktu setiap kali ya kuliah ini dilaksanakan, sebelumnya telah di-upload, ya, di-upload muka surat yang berkaitan yang akan disampaikan. Bolehlah merujuk di situ buat sementara waktu bagi sesiapa sahaja yang tidak memiliki kitab ini. Namun hendaklah dia berusaha untuk memperolehi kitab, kerana dengan belajar berkitab itu akan lebih mendatangkan ya banyak sekali kebaikan, dan barangkali kemungkinan di kemudian hari ya, kitab itu akan besar manfaatnya. Boleh pula kita gunakannya untuk mengajar orang lain, insya-Allah. Bab yang kelima pada menyatakan iaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat, yakni tata cara solat. Berkata Ustaz Hafizahullah Ta'ala, solat merupakan hubungan antara hamba dengan Rabbnya Azza wa Jal yang wajib dilaksanakan 5 waktu sehari semalam, sesuai petunjuk Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Baik, ini sebagai mukadimah penting ia berkaitan dengan solat. Jika kita pelajari dalam bab khusus dalam perbahasan kitab-kitab fiqh,
khususnya kitab-kitab fiqh di sisi mazhab Syafi'i, maka pertamanya akan dijelaskan tentang makna solat. Ya, dari segi ya fil lughah, dari segi bahasa, juga dari segi fil istilah ataupun ya dari segi syarak. Adapun secara mudahnya adalah solat itu dari sisi bahasa adalah doa. Iaitu doa yang terdiri daripada dua, doa masalah dan doa ibadah. Dirangkum padanya. Ya. Adapun dari segi syarak ataupun istilah, ya, kalau kita buka kitab-kitab ataupun bahasa mudahnya adalah iaitu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu bahasa yang paling mudah dari segi istilah. Adapun kalau dari segi teknikalnya yang banyak dipaparkan di dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, maka disebut bahawa solat itu adalah ya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusah. Ya, aqwalun, yakni ucapan. Kalau bahasa kitab Jawi lama dia sebut ya, beberapa perkataan dan perbuatan. Ya, yang dimulakan, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat-syarat ataupun dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Ya. Jadi, ya, ketentuan-ketentuan dan syarat, maknanya syarat dan rukun solat. Di sisi ya mazhab Syafi'i yang kita belajar dulu dari kecil adalah dinyatakan 13 rukun. Dimulai dengan ya berdiri menghadap kiblat, ya, niat, takbir dan begitulah seterusnya. Jadi solat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, ya, mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusatun. Ya, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir serta diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, miftahus solah at-tuhur wa tahrimuha at-taslim, at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Ya, kunci solat adalah bersuci. Itu syarat. Ya. Yang mengharamkannya adalah yaitu takbir. Itulah mulanya perkataan perbuatan dengan syarat-syarat ketentuan tertentu. Dan yang menghalalkannya wa tahliluha at-taslim. Selesai salam, selesai sudahlah solat. Masya-Allah. Jami' dan mani'. Ya. Ringkas mencakupi ya seluruhnya hal yang berkaitan dengan definisi solat. Baik, di sini ada 4 perkara yang berkaitan dengan solat yang dinyatakan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama, solat merupakan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Jadi solat kita lakukan iaitu sebagai bentuk ubudiyah, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ini adalah kewajipan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Dan yang kedua, wajib. Dia bukan option, bukan sunnah, bukan sunat. Dia adalah wajib, sunnah yang wajib. Kerana apa? Dia merupakan rukun Islam yang kedua sesudah syahadatain. Ya, dan dia adalah ya rukun, dia adalah tiang agama. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islam. Ya, Ra'sul amr al-Islam. Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Qul assalamualaikum. Assalam. Ya. Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah solat. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi solat menduduki tangga yang kedua setelah Islam, iaitu syahadatain. Itu yang kedua, wajib dilaksanakan. Yang ketiga, 5 waktu sehari tanpa gagal. Satu-satunya ibadah yang tak pernah lepas tanggal daripada setiap Muslim sepanjang usianya, kecuali ada padanya uzur syar'i. Setiap hari. Ya, kalau puasa sebulan dalam setahun. Kalau zakat bila sudah cukup haul dan nisab, sekali juga. Ya. Mengikut kalender Hijriah. Haji lagilah sekali seumur hidup. Itu pun dengan syarat-syarat.
ya, iaitu mampu tiada halangan boleh sampai dan dapat mengerjakannya. Adapun solat setiap hari, itu belum ditambah lagi yang sunatnya. Banyak tak terhitung pelbagai jenis solat sunnah, khususnya solat sunnah yang sangat-sangat dituntut untuk kita mengerjakan. Kerana apa? Kerana ia memiliki ya, sumbangan yang sangat besar terhadap solat wajib yang dilakukan oleh seseorang. Ya, 5 waktu sehari semalam. Dan yang keempat, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan betapa seorang itu dalam menunaikan solat hendaklah dia masuk menerusi pintu ilmu yang sahih dan soreh. Bukan asal solat, bukan asal-asalan. Hendaklah dia teliti dan pasti, firm. Be firm before you perform solat. Ya, masuk dengan ilmu. Ya, ilmu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Ya, dan dengan itu maka solatnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kerana dalilnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebab itu kita hendaklah berusaha untuk memastikan solat yang kita laksanakan itu persis sama seperti solatnya Nabi SAW. Boleh atau tidak? Boleh. Kerana apa? Sifat solat Nabi SAW itu Nabi SAW jelaskan. Dia memperagakannya pada para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan bagaimana tata cara solat Nabi SAW persis seperti riwayat tentang bab yang berkaitan dengan tata cara wuduk yang telah berlalu penjelasan. Begitu juga tayammum, begitu juga mandi wajib, mandi junub dan seumpamanya. Baik. Jadi solat, ya, padanya sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang besar padanya. Dia merupakan tiang agama. Dilakukan setiap hari tanpa gagal 5 kali dalam sehari semalam. Dan kemuncaknya ia merupakan amal ibadah yang pertama kali Allah Ta'ala hisab nanti di negeri akhirat. Ibadah yang pertama setelah tauhid. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. 2 soalan tentang akidah mula-mula, kemudian diikuti dengan ibadah. Ibadah yang pertama iaitu inna awwala ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab, ya, yang ditimbang, dihitung dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah as-salah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Ya. Maka jika solatnya itu baik, sempurna, comply dengan tata cara solatnya Nabi SAW, maka dia akan berbahagia dan akan berjaya. Beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim tu. Ya. Tu khabar gembira. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau solatnya itu buruk, tak ikut tata cara prosedur Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa akibat? Dia akan termasuk golongan orang yang celaka dan rugi. Solat tapi tak meraih apa-apa. Ya, ini kena pastikan. Ini peringatan penting daripada Nabi SAW kepada kita. Sebab itu ingat, jangan asal solat. Ya, solat, ya, cukup bilangan rakaat, janji, comply dengan syarat sah solat, sudah. Bukan itu. Ya, mesti sempurna secara keseluruhannya, zahir dan batin. Wa in intaqasa min faridah, ya, qala rabb unzuru hal li'ibadi min tatawwu'. Ya, dan apabila ia kurang dalam melakukan solat wajib, ada cacat, ada kurang, biasa. Kita berusaha untuk memastikan solat kita berkualiti. Tapi ada gangguan, hilang kekhusyukan, tiba datang balik. Ya, kadang-kadang solat dalam keadaan tak bersungguh dan pelbagai hari. Ya, maka itu adalah lumrah. Tapi kena bermujahadah. Maka Allah akan berkata, ya, unzuru, lihat, hal li'ibadi min tatawwu'. Apakah hamba-Ku memiliki solat sunat? Tu solat sunat banyak. Ya, apa tujuan solat sunat ni? Tentu salah satu bentuk kecintaan seorang hamba dalam bermunajat kepada Rabb-Nya. In return, apa yang dia dapat? Iaitu ini dia faedahnya. Ya. Lalu, ya, fayukammalu biha man taqasa minal faridah.
thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki solat sunat, lalu disempurnakanlah dengannya yang kurang dari solat yang wajib itu. Kemudian demikian itu berlaku pula bagi seluruh amalnya. Jadi pentingnya, ya, faedah penting daripada solat sunat, ya, di samping kita berusaha untuk makin dekat kepada Allah, ya, merasa nikmatnya ketika kita bermunajat kepada Allah, ya, maka akibatnya Allah bagi kita nikmat, iaitu solat-solat sunat itu dapat menampung segala kekurangan yang berlaku pada solat wajib. Ya, sebab itu hendaklah kita jangan mengabaikan, jangan mencuaikan, jangan meremehkan solat-solat sunat, terutamanya solat sunat yang sangat dituntut. Ya, sebab itu dalam bab fiqh, setelah selesai mempelajari solat yang berkaitan solat wajib serta perinciannya, kemudian akan datang perbahasan tentang solat tatawwu, iaitu solat sunat yang pelbagai itu. Ya. Baik. Kemudian Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala menyambung, syarat diterimanya ibadah ada dua. Pertama, ikhlas kerana Allah Ta'ala semata, dan syarat kedua iaitu ittiba'. Ittiba' iaitu mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ini telah kita sebut sebelum ini. Ingat kaedah ini, ya, prinsip penting dalam beribadah yang hendaknya semua orang mengilmuinya, mengetahuinya. Jadi fardu ain, wajib tahu. Kalau tidak, sia-sia amal ibadah, sebab tak memenuhi syarat. Ya, sebab itu kena tahu syarat, baru kita akan meraih apa yang kita inginkan. Nak masuk universiti ada syarat, nak ambil jurusan tertentu ada syarat. Ini nak masuk syurga, ya, wajib diketahui, terlebih daripada urusan dunia. Urusan dunia tidak ketahui syarat, masih lagi, ya, boleh dikompromi, hanya rugi di dunia. Tapi akhirat, rugi di dunia, rugi di akhirat. Itu penting. Lawan daripada ikhlas adalah syirik, sedangkan lawan dari mutaba'ah adalah bid'ah. Jadi hendaklah seorang mukmin teliti, jangan menjerumuskan dirinya ke lembah kerugian kebinasaan. Hendaklah dijauhi tentang, ya, syirik, pembatal keikhlasan, pembatal tauhid, bid'ah, pembatal sunnah. Sebab itu jangan kita masukkan dalam solat kita perkara-perkara bid'ah. Dan ini berlaku. Ada orang memiliki i'tiqad tertentu ketika dia solat, dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dengan keyakinan tertentu. Ada orang dah solat, Allahu Akbar, ya, bila sampai waladhdallin, dia buat ke hati dia pusing-pusing. Tangan dia ni bergerak, tak, dia letak sini sambil dalam solat. Ya. Mana dia dapat ni? Mana dia belajar? Bila diusut-usut, oh, dapat daripada syekh dia. Syekh dia dapat menerusi mimpi, katanya daripada gurunya atau daripada Rasulullah SAW. Itu adalah batil. Ya, kerana apa? Agama telah sempurna. Dan ini berlaku. Kadang-kadang ada orang ketika tahiyat, ya, dia buat jari dengan bentuk-bentuk tertentu gerakannya. Ada bentuk-bentuk. Ya, ada tulis dengan alif, lam, lam, ha, bagai-bagai. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk bid'ah yang masuk di dalam solat. Baik, barang siapa yang mengikuti contoh Rasulullah SAW tanpa keikhlasan, maka ibadahnya tidak sah. Berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anisyirki an amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Ya, aku tidak berhajat kepada sekutu-sekutu. Barang siapa beramal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku biarkan dia bersama sekutunya. Jadi, kalau solat dengan ketiadaan keikhlasan, maka dia telah melakukan lawannya, syirik. Jadi Allah tak akan terima solat orang yang melakukan kesyirikan. Tak sah. Walaupun dari sisi zahirnya sah, tapi dari sisi penerimaan di sisi Allah ditolak, tidak meraih pahala, bahkan dosa. Kerana apa? Melakukan kesyirikan. Kerana dia beribadah solat itu bukan kerana Allah, tapi dipalingkan kepada selain daripada Allah. Dia solat kerana bapa mertuanya, dia solat kerana nak dipuji oleh orang, dia solat kerana perkara-perkara tertentu. Seperti solatnya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan barang siapa yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, tetapi tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka ibadahnya juga tertolak. Berdasarkan sabda Nabi SAW,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, dari contoh, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana nak diterima? Kalau dia laksanakan solatnya tidak seperti cara Nabi SAW. Cara siapa yang dia ikut? Tiba-tiba dia mengaku solatnya itu adalah solat yang benar. Dakwaan yang batil, tertolak. Kerana apa? Kerana solatnya tak sama dengan solat Nabi SAW. Itu logik. Semua orang boleh menerimanya. Betul kan? Dia dakwa. Ya, tapi apa yang dia buat tak sama dengan apa yang dia dakwa. Cinta pada Nabi SAW, tapi ya, buat berbeza dengan yang Nabi SAW buat. Nabi SAW perintahkan ikhlas, dia melakukan syirik. Nabi SAW perintahkan dia berbuat sesuai sunnah, dia berbuat bid'ah. Maka bagaimana akan diterima? Ya, hujah yang sederhana, ya, jelas, terang. Namun kenyataannya banyak yang terjatuh ke dalam perkara tersebut dengan beranggapan mereka itu benar, padahal mereka berada di pihak yang batil. Baik, berikut ini adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan sifat, yakni tata cara solat berdasarkan teladan Nabi SAW, yang kami ringkas dari buku kami berjudul Sifat Wuduk dan Solat Nabi SAW. Jadi Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala memiliki kitab lain. Kitabnya khusus, komprehensif, perbahasan dari sisi fiqh, ya, dari awal sampai akhir, ya, yang menjelaskan tentang awal tentang sifat wuduk Nabi SAW dan juga sifat solat Nabi SAW. Boleh dirujuk di kitab itu. Baik, ya. Persiapan sebelum solat. Ini persiapan seorang musalli sebelum dia nak solat. Yang pertama, ya, bagi orang yang nak mendirikan solat, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan seterusnya. Ini telah berlalu penjelasannya pada bab yang keempat. Juga berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah Ta'ala takkan menerima solat yang dikerjakan tanpa bersuci. Jadi bersuci adalah mukadimah yang wajib sebelum mendirikan solat. Yang kedua, mengenakan pakaian yang menutupi aurat. Ya, pakai pakaian yang menutupi aurat. Setiap muslim dan muslimah apabila ia hendak mengerjakan solat, maka ia wajib memakai pakaian yang menutup auratnya. Aurat lelaki mulai daripada pusat sampai ke lututnya. Itu paling minimum. Dan hendaklah ia menutup kedua bahunya. Bahu ni hendaklah ditutup. Ini banyak kadang-kadang terabaikan. Dulu orang-orang kampung, orang tua selalu dia solat, dia pakai kain pelikat, dia tak pakai baju. Maka ini dilarang. Ya, kerana apa? Nabi SAW larang. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi syai'. Janganlah salah seorang dari kamu solat dengan memakai sehelai kain tanpa ada sesuatu yang menutupi kedua bahunya. Dilarangan. Ya, maka jangan solat dengan kedua bahu terbuka. Kalau nak buka, salah satu saja. Seperti mana kita lelaki ihram, tawaf masjid tu ke sebelah kena tutup. Ya, tapi kadang-kadang ada jemaah tu dia buka dulu. Ni salah, dilarang. Ya, dilarang. Jadi ada ulama mengatakan haram ini adalah dilarang, ini adalah hukumnya haram atau makruh tanzih yang sangat-sangat dibenci. Ya, kenapa? Nabi SAW yang perintahkan janganlah la yusalli, jangan kamu solat dengan memakai sehelai kain tanpa ada sesuatu yang menutupi kedua bahunya. Mesti tutup. Jadi kalau kita solat, katakan baju tak ada atau panas sangat, maka ambil kain serban, tutup sebelah. At least. Yang terbaik tutup dulu. Itu kerana perintah Nabi SAW. Baik, dah faham?
Ya. Jadi bila tutup, hendaklah tutup sempurna bahu. Bukan pakai singlet. Singlet yang tali tu. Itu tak sempurna, tak tutup semua. Faham? Kalau nak pakai singlet, pakai t-shirt pakoda tu, ada lengan tu. Tu okey. Kalau yang singlet sampai sini Tu okey sebab dia tutup bahu. Di tangan, ni dah tangan. Dia tutup di sini. Yang separuh. Itu ya dah merangkumi, menutup kedua bahu. Bagi lelaki. Pakaian lelaki, kalau perempuan semualah menutup badan dia, kecuali muka dan tapak tangan. Dan hendaklah ia menutup kedua bahunya. Pakaian lelaki tidak boleh isbal, iaitu kainnya tidak boleh melepasi kedua mata kaki. Itu syarat yang kedua yang banyak diabaikan. Ya, ini bukan hanya di dalam solat, tetapi juga di luar solat. Sebab hadis-hadis yang dihimpunkan keseluruhannya boleh dibuat kesimpulan satu, kemurkaan Allah yang paling besar bila isbal dengan sombong. Itu kemuncak ya dosa besar bagi berpakaian. Adapun yang melebihi buku lali tanpa sombong, Allah nyatakan melalui lisan Nabi SAW, yang lebih itu akan dihumbankan ke dalam neraka. Bayang, pakaian yang lebih itu akan dihumbankan ke dalam neraka. Bagaimana? Imani saja. Jadi jalan selamat, pastikan kita orang lelaki memakai pakaian di atas buku lali, iaitu tidak melakukan isbal. Kerana apa? Kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kaedah yang telah kita buat ni, ingat kaedah dalam perbahasan fiqh. Ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama dalam bab melihat sesuatu perkara. Contoh dalam isbal, ada ulama kata, ya, mereka mentarjihkan bahawa isbal ini dilarang jika diiringi dengan sombong. Namun ada hadis-hadis yang Nabi SAW sebut tanpa ada sombong. Maka untuk selamat bagaimana? Satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Ya. Mana jalan selamat? Jalan selamat kembali kepada peribadi Nabi SAW. Tengok Nabi SAW. Kerana hukum haram, makruh apa semua ni datang kemudian. Hasil daripada penelitian, pemerhatian untuk kita memudahkan faham dalam bab penentuan hukum. Lihat bagaimana perlakuan Nabi SAW dan para sahabat tentang pakaian mereka itu. Ni lelaki. Bagaimana izar Nabi SAW? Pakaian sarung Nabi SAW, iaitu Nabi SAW pakaiannya, sarung ke, sirwal ke, jubah ke, adalah di, ni katakan ni kaki. Nampak? Iaitu di tengah ni, di tengah pakaian Nabi ni. tengah betis. Tengah betis. Ya. Jadi pakaian Nabi SAW itu di tengah betis. Jubahnya, gamisnya di tengah. Ni di tengah. Apa pelajaran penting? Padahal Nabi SAW sampaikan hadis ini. Ya. Dengan sombong dan lagi satu umum. Sombong ke dia, tak sombong ke dia, ya, apa yang lebih daripada mata kaki, fafinna, ke neraka. Jadi jalan selamat, tengok Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang pribadi yang paling bertakwa di atas muka bumi. Tak ada sebesar zarah pun kesombongan. Kalau menggunakan ilat sombong, maka selamat dia. Kalau tidak sombong. Nabi SAW dalam keadaan yang tak sombong, paling bertakwa, paling tawaduk, tetap Nabi SAW pakai di pertengahan betis sehingga nampak putih. Jadi kita ni sombong tak kita? Sangat sombong. Bagaimana sombong kita? Dengan menolak ni hadis ni. Aku tak sombong, tak apalah aku pakai. Dengan perkataan dia tu sendiri sebenarnya dia sombong. Tu automatik. Jadi jalan keluar apa dia? Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar. Tengok Nabi SAW. Nabi SAW pakai begitu. Dan kalau dari sisi keselesaan, ya, dan kemudahan, pakaian tak isbal itu di atas mata kaki adalah pakaian terbaik untuk seorang lelaki. Ya. Apa dia? Kenapa? Selesa, tidak ada gangguan sebab itu berjalan, selamat daripada kotoran di jalanan. Nampak? Dan yang menakjubkan, bukan hanya ditetapkan oleh dalil ni, dalil daripada hadis Nabi SAW. Dari segi fitrah manusia, otomatik orang-orang yang mendirikan solat setelah dia berwuduk di bawah, dia akan lipat kaki tangan ni. Kaki tangan, betul. Tangan dengan kaki seluar dia akan lipat. Dan dia solat dalam keadaan kakinya lipat di atas mata kaki. Nampak? Menunjukkan betapa ya apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW itu diterima sesuai dengan fitrah manusia. Tapi sayang, ini di antara sunnah yang majoriti orang lelaki meninggalkannya. Dan yang menghairankan, yang ajaib, sunnah ini diamalkan oleh para wanita. Majoriti. Padahal para wanita pakaiannya hendaklah melepasi tapak kaki.
Sehingga disebut sejengkal kerana kakinya adalah aurat. Tetapi sunnah ini dilaksanakan oleh para wanita. Dia pula yang tak isbal. Cuba lihat para wanita. Kebanyakannya pakai kain dia tu kita boleh nampak betis dia bawah ni. Ya. Apatah lagi kalau dia pakai kasut tinggi, lagi nampak. Bahkan ada di antara para wanita zaman moden pakai seluar hanging. Seluar hanging dia. Memang betul-betul cantik kalau ada lelaki yang pakai seperti itu. Muafakat dengan sunnah. Angkat tinggi tu beberapa sentimeter daripada buku lali dia. Tak percaya tuan-tuan dan puan, nanti tengok. Lihat, bila kau lelaki tak nak hidupkan sunnah ni, Allah ganti kau wanita pula. Padahal haram bagi wanita. Ya, disunahkan bagi para lelaki. Sebab itu Nabi SAW ya, menjelaskan dengan tegas, la yanzurullahu ila salati rajulin yajurru izarahu batara. Allah tak akan melihat solat seorang lelaki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki kerana sombong. Sombong ini menerusi tindakan dan menerusi ucapan, menerusi sikap. Ya, dan perbahasan ini panjang. Jadi jalan selamat adalah ikutlah Nabi SAW. Kerana Nabi SAW pakaiannya seperti itu dan Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Ya, maka contohilah. Itulah bentuk kecintaan dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik. Hendaklah ia solat dengan pakaian yang tidak ketat dan tidak transparan. Wih, canggih ni bahasa ni. Tidak transparan, tidak tembus. Ya, bahasa Inggeris. Kerana dikhawatirkan terbentuknya aurat kubul dan dubur yang membuat solatnya tidak sempurna. Ya, ini banyak. Bukan hanya wanita ni. Ni lelaki. Pakai seluar fit body. Nampak kubul dan dubur. Itu dilarang. Itu sama dengan mendedahkan aurat. Apa tidaknya nampak ya anggotanya, anggota sulitnya. Wanita pakaiannya hendaklah longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh badan. Kalau nampak shape body, haram hukumnya, dia berdosa. Ya, sebab itu pakaian para wanita ya, dia lebih ketat. Mesti longgar. Mesti tak transparan, tak nampak anggota badan dalam. Tapi ramai wanita pakai pakaian nampak. Minta maaf, cakap. Nampak bra-nya warna apa. Kebanyakannya. Ya, sebab kainnya nipis. Ini hendaklah diperhatikan. Khusus bagi para wanita. Ingat Nabi SAW berpesan. Ya, wanita ramai nanti di dalam neraka disebabkan pakaian mereka itu. Bertabaruj. Ya, pakai tapi telanjang. Dalam hadis. Ingat. Ya, Masya Allah. Jadi pakai pakaian yang tebal. Warna yang gelap, yang tidak nampak anggota tubuh badan dalam. Dari jarak dekat kadang tak nampak, tapi bila dia duduk di kejauhan dengan bantuan cahaya matahari, nampak. Tembus. Ini berhati-hati. Ya. Sebab ya, in return mendapat ancaman daripada Allah. Allah murka. Bila lelaki juga tak boleh pakai fit body. Contoh, ahli sukan. Orang kata pakaian Islami. Tak Islami. Ya, sukan tu sendiri dah tak Islami. Wanita berlari di hadapan khayalan orang lelaki, orang ramai tengok. Islami kok mana? Tu satu. Walaupun dia pakai hadis, ni baju longgar dia tak kat ni. Kemudian dia pakai sok, hand sok. Rapat kan? Dia rapat kan menampak bentuk shape body, haram. Jadi tidak ada istilah ya pakaian sukan Islam. Ya, sukan tu sendiri tak Islami. Sebab apa? Sukan itu dipertandingkan dan didedahkan di khayalan orang melihat the whole shape of their body. Haram hukumnya. Ini perlu ditegaskan. Ya, jangan tertipu dengan itu pakaian busana ahli sukan sesuai dengan syariah. Tak sesuai. Ya, jangan terikut. Sebab apa? Orang Islam terikut dengan cara orang-orang kafir. Orang kafir berjaya merosakkan agama, ya, penampilan, cara hidup, cara pemikiran sebahagian besar umat Islam. Menerusi berapa? Kita dah sebut sebelum ni, F. Salah satunya adalah fashion. Fashion. Ya, dia ubah pakaian kononnya tutup. Bukan tutup aurat yang tu. Yang itu tutup kulit. Aurat bukan bermakna tak nampak kulit, tak nampak shape, tak nampak body, bentuknya. Kerana apa? Mengundang syahwat manusia. Itu seringkas. Sedangkan perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, yang banyak para wanita ni
terjatuh dalam pendedahan aurat adalah kakinya. Ya. Dua tapak kaki dia. Ya, masya-Allah. Dia pakai kasut yang nampak kaki. Kasut yang tak tutup semua kaki. Kemudian tak pakai sokin. Nampak kulit dia kat situ. Nampak kat sini. Ya, nampak jarinya. Maka hendaklah pakai sokin. Ini perintah Allah. Ya, mau tak mau, kalau kamu benar orang yang beriman, seorang muslimah yang mukminah, ikut perintah Allah. Jangan nanti bahagian itu nanti akan dihumbankan, dibakar di dalam api neraka. Sebab itulah agama ini, ya, Islam ini, kita hidup di dunia, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bagi orang yang, ya, bagi orang yang apa? Bersungguh-sungguh untuk hidup dengan cara yang telah ditetapkan aturannya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Banyak cubaan, banyak godaan. Namun kalau hati sudah dipenuhi dengan iman, dia tak akan rasa kesulitan, kepayahan, bahkan dia menikmatinya, lazat dengannya. Betul kan? Contoh, tengok para wanita. Kalau di sudut timbangan mata kasar dan pandangan orang-orang kafir, dan orang yang terpengaruh dengan cara pemikiran orang kafir, wanita dia keluar rumah, dia kena tutup rambutnya. Tak boleh dia buka free hair. Itu pun satu bab dah. Betul kan? Dengan panasnya dan sebagainya. Nampak? Kena tutup. Tengok orang-orang yang mendedahkan aurat, buka rambut, seronok dia, happy dia. Angin tiup, aircon sejuk dia, tak rasa rimas dia. Masya Allah. Nampak? Tapi perintah Allah, Allah hanya nak uji kita sedikit dengan kepayahan dan kesulitan, supaya kita selamat daripada kepayahan di negeri akhirat. Kemuncaknya dijauhkan daripada azab api neraka yang tak terperi seksaannya. Jadi just do it. Be patient. Life goes on. Ya. Senang saja nak menghadapi situasi itu. Readjust, recalibrate. Buat alignment, buat attunement. Our heart, our mind and our action. Synchronize, then you can do it. Itu cara mudah bagaimana kita berinteraksi dengan perintah Allah Ta'ala. Yang susah pasti akan jadi senang. Dan kita kena set dalam melaksanakan amal ibadah, ya, yang Allah wajibkan, mula mesti selalu kebiasaan dimulai dengan payah. Rasa macam terpaksa. But you have to fight yourself. Kena mujahadah. Lama-lama perkara yang alat orang tua kata apa? Allah bisa tegal biasa, akhirnya kita menikmati. Bila kita menikmati, merasai lazatnya ibadah, bila keluar rumah, kalau terdedah aurat, kita rasa berdosa, kita rasa tak selesa, kita pun tutup. Ingat pada Allah, takut. Inilah sampai makam ihsan, nikmat. Itu makam yang sangat indah. Ya, dia merasai nikmat kelazatan dalam beribadah. Dia buat semuanya bukan ada paksaan. Semuanya autopilot, automatically. Ya. Inilah nikmat. Tapi nak mencapai ke tahap itu perlukan beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Sebab itu beragama, ya, untuk ikhlas dan untuk ittiba perlukan apa? Dua perkara besar. Apa dua perkara besar itu? Yaitu perjuangan dan pengorbanan yang wajib didasari dengan ilmu. Ya, ilmu sahajalah yang akan membimbing, membawa kita untuk kita tunduk, taat, patuh, pasrah. Kerana ilmu itu membuka kunci-kunci dan mendatangkan keselesaan, ya, ketenteraman, keyakinan. Boleh faham? Baik, seterusnya. Jadi pakaian wanita di luar solat yang menutupi seluruh tubuhnya dan sesuai dengan syarat, itulah pakaian yang dipakai dalam solat, sehingga tidak perlu lagi membawa mukana, pakaian solat. Ini satu lagi. Orang kita Melayu khususnya, wanita, dia dah pakai elok dah, sempurna dah. Bila dia masuk solat, masjid ke surau, dia ada pula pakaian spare dia, mukana tu, pakaian putih. Sebenarnya tak perlu. Jika pakaian yang dia pakai itu telah menutup auratnya, sesuai dengan aturan syariat. Contoh, dia pakai pakaian jubah umpamanya. Dia pakai pakaian dia baju kurung. Dan baju kurung itu comply. Ya, dia grip dekat sini. Ya, kemudian di kakinya dia ada pakai stokin. Ya. Maka dia boleh solat dalam keadaan seperti itu. Sebab apa dia kena pakai mukana? Sebab menunjukkan dia rasa tak sempurna aurat yang dia tutup dengan pakaian dia tu. Ya, Masya Allah. Apatah lagi wanita di zaman sekarang pakai seluar jeans, pakai t-shirt. Itu pakaian yang dilarang. Menyerupai pakaian lelaki. Baik, yang ketiga. Mengenakan pakaian yang bersih dari najis. Ia berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ya, bersih apa ni? Dari najis.
yang telah berlalu, perbahasan tentang najis, al-najasa. Keempat, membersihkan tempat solat dari najis. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, seorang Arab Badui masuk masjid dan buang air kecil di salah satu sudut masjid. Spontan saja orang-orang mengherdiknya. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang mereka. Biarkanlah dia. Setelah ia menyelesaikan buang air kecilnya, Rasulullah SAW meminta diambilkan seember air, sebekas air, lalu disiramkan ke tempat buang air kecilnya tadi. Ini telah berlalu penjelasannya. Ya, faedah yang sangat agung daripada hadis yang mulia ini tentang etika dan adab. Nabi SAW menegur orang yang jahil, yang ilmu tak sampai kepadanya. Tapi kalau dia purposely buat situ, memang kena lah. Ini orang istilahnya seperti orang yang tidak waras. Diuruskan dengan cara yang tidak waras. Ya, maknanya orang ni jahil, tak tahu. Rupanya dalam masjid tak boleh buang air. Sebab apa? Sebab masjidnya lantainya pasir, seperti di tempat-tempat lain. Dan biasa orang buang hajat di padang pasir. Masya Allah, di tempat tersebut. Yang kelima, tidak mengerjakan solat di kuburan dan kamar mandi. Tidak mengerjakan solat di kuburan dan kamar mandi. WC, orang Indonesia kata WC. Kita kata apa? Toilet. Atau bilik air. Ya. Jadi ini adalah perkara yang penting. Tidak mengerjakan solat di kuburan. Mana ada orang solat di kuburan dan di kamar mandi? Ada. Macam mana? Ya, baik, nanti kita akan lihat. Bumi Allah Ta'ala semuanya boleh dipakai untuk solat kecuali kuburan dan kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kullaha masjidun illal maqbarah wal hammam. Semua tempat di muka bumi ini boleh dijadikan tempat solat kecuali perkuburan dan kamar mandi. Ya. Kubur, kita dah sebut sebelum ni. Kubur bukan tempat ibadah. Kubur tempat ziarah. Faham? Boleh je tu. Tu faedah. Kubur apa? Bukan tempat ibadah. Tapi tempat ziarah. Bukan tempat ibadah. Mai sama-sama kita tulis. Dobit tepi tu. Kita. Kubur bukan tempat ibadah. Ya, tetapi tempat ziarah. Ziarah itu sendiri adalah ibadah. Ibadah yang dimasukkan di sini apa? Solat, baca Quran, berzikir, berwirid, bagai. Bertahlil, bentang tika. Itu ibadah dia. Ya. Kerana Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana menziarahi kuburan dan apa yang perlu kita ambil faedah. Seperti mana hadis Bara al-Azib radhiyallahu an. Itu bab lain lah tu perbahasannya. Ya. Jadi bumi Allah semuanya boleh dipakai. Jadi sebab itu Allah jadikan muliakan kita umat Islam. Kita boleh solat di mana saja di bumi, di atas tanah, tanpa sejadah dan sebagainya, solat. Tapi kita tak biasa. Biasanya kita nak solat mesti nak bawa sejadah. Padahal boleh saja kita solat di mana saja kerana tanah adalah suci. Kecuali kita tahu di tempat situ ada najis, maka tak bolehlah bersihkan najis tersebut. Ya. Cuma ada satu pengecualian saja boleh solat di kuburan, iaitu solat jenazah. Ya, solat jenazah. Ini di antara sunnah yang barangkali mati. Jarang dilakukan kecuali orang yang mempelajari sunnah. Sebab itu orang yang bersungguh-sungguh dalam menghidupkan sunnah ni, kita akan lihat mereka akan melakukan sesuatu yang jarang orang lihat. Ya, kadang-kadang di kuburan tiba-tiba lihat ada sekelompok orang pergi ke kuburan yang baru dikebumikan. Dia bersoh-soh di kuburan tersebut. Katakan ini kuburan, kiblat ke sana. Jadi jenazahnya di sini. Duduk di sini. Maka dia pun jadi imam. Allahu Akbar. Duduk di celah lorong tu. Sama satu barisan. Ya, sebab tak boleh dua, boleh. Dia pesan tu imam ke depan sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kenapa boleh solat jenazah di kuburan? Sebab dia bukan solat seperti solat yang biasa, ada sujud rukuk kepada Allah. Ni solat untuk memberi syafaat kepada si jenazah, si mati. Ya, dalam keadaan berdiri. Ada orang jahil, ada dalam YouTube menguruskan jenazah corona. Dia jadi imam, dia rukuk. Dia tak sujud. Allah Akbar, rukuk. Ini parah sungguh lah. Dengan penuh confidence-nya. Sungguh ini perkara yang sangat dilarang. Ya, dijahil nama dia. Ataupun barangkali dia terlupa. Kita tak sangat baiklah dia terlupa barangkali. Tapi
Tiap kali tu 4 takbir dia rukuk. Kalau lupa barangkali yang pertama saja. Dia tak 4-4. Ada lanjut. Pakai pakaian tu COVID tu, urusan COVID tu. Tak tahulah di Malaysia ke di Indonesia. Wallahu a'lam. Ini kalau orang tidak mengetahui, tak belajar, dia ingat macam kat nasib baik dia tak sujud. Sebab tak boleh. Sebab situ ada kuburan depannya. Masya Allah. Rukuk je lah. Rukuk. Ikut. Yang belakang pandai. Yang belakang tak rukuk. Dia seorang je tu imam. Salah tempat ni imam ni. Wajib bertaubat. Kerana dilarang rukuk dan sujud selain daripada Allah Ta'ala. Ya. Itu rukuk pada. Sebab itu. Ketika kita berada dalam masjid, jenazah dibawa dalam masjid, ketika kita solat wajib, ya, maka dilarang jenazah itu diletakkan di depan imam. Hendaklah diletak di belakang untuk menutup pintu ini. Ya, untuk menutup pintu ini. Maka dilarang. Jenazah itu setelah selesai bagi salam solat fardu, baru dia dibawa ke depan. Jangan letak dia siap-siap di situ. Ada setengah masjid surau buat begitu. Kerana apa? Kerana nak tutup pintu, ya, tersujud kepada makhluk yang dilarang. Dia dah mati. Nampak? Tutup pintu-pintu itu. Baik, kembali. Yang keenam, tidak boleh solat menghadap kuburan. Jadi di kubur tidak ada solat, ya, solat fardu atau solat sunat. Yang ada solat jenazah. Yang ini yang betul buat. Contoh, ya, maknya baru meninggal. Hari ini dikebumikan pagi. Dia petang baru sampai. Pergi ke kuburan. Pergi terus ke kuburan. Solat untuk ibu kamu tu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Berikut uruf. Kubur tu masih baru. Still disyariatkan untuk solat jenazah. Dia tak tetap lama. Dia berikut uruf. Kalau tak silap dalam hadis Nabi SAW, pernah Nabi SAW mensolati jenazah yang telah dikebumikan dalam tempoh sebulan namanya. Itu uruf kebiasaan, maksudnya masih baru. Kalau dah lebih itu maknanya dah lama. Ya, baik. Tidak boleh solat menghadapi kuburan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. La tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Janganlah kamu solat menghadapi kuburan dan janganlah kamu duduk di atasnya. Juga sabda Nabi SAW, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Jadi dimaksudkan dengan ittakhazul quburi masajid, iaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, jadi tempat ibadah yang mencakupi 3 hal. Ya, jangan ingat ibadah ini adalah sujud, rukuk saja. Tak, ni salah pemahaman ni kaum kuburiyun ni. Kami tak sujud, ya, tak tunduk, tapi sebenarnya banyak berlaku dalam YouTube tu tunjuk sujud lagi. Cium kubur, sujud, tunduk lagi. Jangan kepada kuburan, kepada orang hidup, tok guru dia pun dia cium kaki. Sujud, tunduk. Ya, maknanya benar. Betapa Nabi SAW tutup pintu itu, mereka buka. Maka akan terjatuh kepada kesyirikan. Ya, ingat ibadah itu bukan makna sujud, rukuk semata, tak. Makna ibadah ia ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al az-zahiratu wal batinah. Satu nama yang mencakupi, ya, perkataan, perbuatan, zahir, batin, iaitu apa yang dicintai dan diredai oleh Allah Ta'ala. Maka itu adalah ibadah. Dan yang berhak menetapkan ibadah adalah Allah Ta'ala. Ucapan, ibadah. Zikir, baca Quran, berdoa, ibadah. Mesti ikut ketentuan Allah. Ya. Hati, ibadah hati. Tauhid, ikhlas dan sebagainya. Itu ibadah hati. Perbuatan, sujud, rukuk, tunduk, menghina diri, ya, dan segala-galanya itu adalah ibadah. Maka mesti ikut caranya. Jadi ini bentuk larangan yang ada di sebahagian umat Islam yang melanggarinya. Mereka jadikan kuburan tempat perayaan, tempat beribadah. Dan mereka tetapkan hari-hari tertentu, di bulan tertentu dalam setahun berkumpul mereka ramai-ramai ziarah ke kuburan si fulan dengan kaifiah tertentu, dengan adab tertentu yang mereka sendiri buat, reka-reka. Dan mereka mula disebahkan pada agama, padahal agama berlepas diri. Cukup dengan 2 hadis ini. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu duduk-duduk di kuburan. Ni tak duduk semua. Penuh, himpit-himpit di kuburan. Dahlah kuburan tu macam istana dia buat. Ya, pasang lampu, pasang kubah. Dia buat batu nisan besar berkeping-keping. Aku ni berada di negara Islam ke negara Kristian?
Betul kan? Kita yang biasa pergi negara Kristian atau pernah tinggal belajar di negara orang Kristian di barat, kuburan ya, kita pergi ke satu negara Islam atau kelompok-kelompok ini sama. Bahkan lebih hebat lagi dia. Kuburan dia tu lebih hebat pada kuburan Kristian. Ajaib. Padahal Nabi SAW melarang. Banyak hadis-hadis. Bahkan imam-imam dalam mazhab Syafi'i letak bab ni. Menjelaskan larangan. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah banyaknya. Ya, dalam Sahih Muslim syarahnya. Ya, dalam kitab fiqh membicarakan bab ini. Tapi mereka melanggar dan mereka mengatakan klaim dakwah inilah dia sunahnya. Masya Allah. Tengok dalam YouTube tu, ya Allah, banyaknya. Keserban jubah bagai. Ya. Yang menajukkan pergi situ ramai-ramai. Ya, ada upacara tertentu. Bukan setakat zikir wirid, berkasidah, bergendang, berkompang. Menari macam-macam aturan dia buat. Tabur bunga, penuh bunga. Tabur duit, penuh duit. Pasang lampu 24 jam. Ada hari-hari tertentu, ikut kalender tertentu. Majlis besar-besaran. Dah sampai ke negara kita. Ya, cegah sebelum parah. Sebab tu kita jelaskan. Ya, walaupun pahit. Sebab manusia ni terkesima dengan penampilan. Alim, warak, wali Allah ni. Datang daripada kota sejuta wali. Masya Allah. Siapa yang membenarkan, ya, dalam Quran dan hadis mengatakan kota itu sejuta wali? Nak sejuta wali tu di bumi Madinah dan bumi Mekah tu, tanah terbaik di atas muka bumi. Nampak tak kebatilan lawan mereka tu? Dajjal betul masuk. Allah musta'an. Sungguh menakutkan. Ya, syubhat dan tipu daya iblis yang berjaya membinasakan mereka itu. Sejuta wali dan bujuk Itu faham. Nanti cari jawapannya. Ya. Itu dia. Ya. Membawa ajaran-ajaran bid'ah yang sangat membinasakan. Dan mereka dakwa itu adalah ajarannya Nabi SAW. Tengok hadis, cukup 2, banyak lagi hadis. Ya. Sebab itu, kuburan dan masjid tak boleh bersekali, tak boleh bersatu, tak boleh duduk di tempat yang sama. Nak tutup pintu syirik ni. Sebab apa? Nabi SAW ingat ni, di antara hadis yang Nabi SAW ucapkan, ya, di penghujung usia Nabi SAW, hampir nak wafat. Beberapa bulan atau beberapa hari. Ya, ni laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Dan diikuti oleh orang-orang yang atas nama agamawan, alim, habaib dan sebagainya. Ni mereka buat. Mereka bukan dalil. Dalil Nabi SAW. Ada pun selain daripada itu, timbang. Sama tak? Kalau menyelisihi ni, maka rejected. Sebab agama bukan diukur dengan penampilan, dengan kealiman, dengan gelar-gelar syekh, tuan guru, maulana, habib, bagai-bagai. Bukan. Agama diukur sejauh mana ilmunya muafakah dengan sunnah Nabi SAW, walaupun daripada orang kampung yang tak pakai kubiah, tak pakai serban, tak pakai tongkat. Boleh faham ni? Ya. Kerana apa? Syaitan boleh berupa lagi lebih alim daripada itu. Bagaimana nak selamat daripada tipu daya? Al-ilm. Ilmu yang sahih, ilmu yang sahih. Sebab itu kalau kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis-hadis Nabi SAW, kita akan selamat. InsyaAllah akan selamat. Sebab Quran terang, jelas, wadih. Hadis terang, jelas, wadih. Selamat. Contoh, tengok ni. Nabi SAW sebut. La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. La tusallu ilal qabrin, wa la tusallu ala qabrin. Jelas tak? Jelas. Jangan kamu solat menghadap kubur, jangan kamu solat di atasnya. Tiba-tiba kenapa kamu solat menghadap kubur? Masjid dengan kubur sekali dibuat. Ini masjid-masjid lama. Jadi kalau jumpa masjid dengan kubur bersatu, jangan solat di situ. Cari masjid lain. Kerana ni bertentangan dengan pesan Nabi SAW. Sebab itu ada perbahasan ni kalau ulama, kubur dan masjid kalau dia bersekali, apa patut buat? Salah satu jalannya adalah pindah. Mana yang dulu? Pindah dia. Ya. Mana yang lebih ekonomi? Kubur dan masjid tak boleh sekali. Kena pisahkan dia. Sebab nak tutup pintu kesyirikan kerana kaum Yahudi dan Nasara telah melakukannya. Dan itu berlaku. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat memohon, tempat meminta, tempat merendahkan diri, tempat menghudukkan diri. Seolah-olah ya, mereka merendahkan diri ya kepada makhluk itu sama seperti Allah Ta'ala. Waliyazubillah. Ya. Ketujuh, menghadap kiblat. Apabila seorang melaksanakan solat, maka dia wajib menghadap kiblat.
Seperti halnya Rasulullah SAW ketika hendak mengerjakan solat-solat fardu maupun solat sunnah, iaitu beliau SAW berdiri menghadap Kaabah, yakni kiblat. Allah Ta'ala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kita bukan sembah Masjidil Haram, Baitullah, bukan. That's our reference point in our ibadah solat. Rujukan. Sebab itu Islam dia bersatu di atas kiblah yang sama, di atas kitab yang sama, di atas Rabb yang sama, di atas akidah yang sama. Allah mempersatukan, mempertahankan hati kita dengan kesamaan tujuan, menuju kepada Rabb yang sama dengan cara yang sama. Duduk di belahan bumi mana pun kita akan menghadap ke arah yang satu. Sungguh inilah keindahan, ya, betapa beruntung bertuahnya menjadi seorang Muslim yang mukmin, yang sungguh-sungguh ittiba'ur Rasul. Sebab itulah menjadi seorang Muslim tak selamat lagi. Kita mesti menjadi Muslim, iaitu ya hidup dan matinya alal Islam wa sunnah. Rasulullah SAW memerintahkan hal ini kepada seorang sahabat yang solatnya tidak benar. Tengok Nabi SAW pernah dalam satu kes, yaitu menegur dan memperbetulkan solat salah seorang sahabatnya. Sebagaimana hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid, ya, bahawa seorang lelaki masuk masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nahiyatil masjid, ya. Sedangkan ketika itu Nabi SAW sedang duduk, ya, di sudut masjid. Tu. Fasalla, laki itu solat. Summa jaa fasalla alaih. Faqala Rasulullah SAW, wa alaikassalam, irji' fasalli. Kita baca dulu sampai habis. Ya, fa innaka lam tusalli, farja'a fasalla. Summa jaa fasalla, faqala wa alaikassalam, farji' fasalli. Fa innaka lam tusalli, faqala fi tsaniyati aw fil lati ba'daha. Ya, jadi laki ni dia solat. Kemudian dia datang, selesai bagi solat, dia datang jumpa Nabi SAW, dia bagi salam. Lalu Nabi SAW kata kepada dia, ya, ulang balik solat kamu tadi, kerana sesungguhnya engkau belum solat. Lalu lelaki tadi, ya, kembali semula, dia buat apa yang Nabi SAW perintahkan. Kemudian dia datang, bagi salam, datang lagi, jumpa Nabi SAW, bagi salam. Nabi SAW kata, ya, jawab salam, ulang balik solat kamu tu, kerana sesungguhnya kamu belum solat. Maka pada kali kedua, ketiga atau ketiga, lelaki tu berkata, ya, Nabi SAW dah tegur 2 kali, ya. Lalu, ya, ajarkanlah aku wahai Rasulullah, alimni ya Rasulullah, ya. Dah buat 2-3 kali tak betul, Nabi SAW tegur, tentu ada satu yang tak kena. Maka serena lah, tanya Nabi SAW, tolong ajarkan aku ya Rasulullah. Faqal idza qumtu ila shalah fa asbiril wudu thumma istaqbilil qiblah. Inilah dalil ni. Ya, apabila kau nak solat, berwuduk dulu dengan sempurna. Kemudian hadapkanlah dirimu ke arah kiblat. Kemudian fakabir, bertakbir. Ini Nabi SAW tunjuk kaifiah solat sebelum dan semasa sedang solat. Ya, summa qra. Kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah, ya, ayat Quran yang kau hafal. Setelah baca Fatihah, baca Quran yang kau hafal. Surah apa? Pendek panjang. Ya. Marka, kemudian rukuk hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kau rukuk dalam keadaan tatma'inna, berhenti seketika, macam 2 harakat mengaji itu. Itu minima, berhenti, ya, maknanya pause for a second, intermediate tu, antara, ya, in between. Kemudian summarfa hatta tastawiya qa'iman, summasjud hatta tatma'inna sajidah, summarfa hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa hatta tatma'inna jalisan, summaf'al dzalika fi salatika kulliha. Masya Allah. Baik. Jadi kemudian rukuklah hingga engkau tumakninah dalam rukuk, kemudian bangkitlah dari rukuk hingga engkau berdiri lurus, kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah dalam sujud, kemudian bangkitlah dari sujud hingga engkau tumakninah dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah dalam sujud, kemudian bangkitlah dari sujud hingga engkau tumakninah dalam duduk. Lalu berlakulah semua itu dalam semua solatmu. Ini adalah penjelasan Nabi SAW yang sangat gamblang, terang, tata cara solat kepada seorang sahabat. Ini faedahnya sangat, ya, besar sekali.
Yang pertama pelajaran kita adalah bagaimana Nabi SAW menegur orang yang salah dalam tata cara solat. Dan sahabat ini Masya Allah sami'na wa atu'na. Dia rasa barangkali tak sempurna solat dia, dia solat lagi, buat yang terbaik. Rupanya masih belum kena. Solat lagi, belum kena lagi. Akhirnya dia pasrah. Pasti ada yang tak kena. Maknanya jangan buat andaian. Bila ditegur, pasti ada salah. Kalau tak tahu salah, jangan dibuat andaian. Maka tanya, clarify. Dan Nabi SAW ajar. Ya. Dan betapa adab yang tinggi daripada sahabat ini adalah alimni ya Rasulullah. Ajarkan aku. Kalau kita marah, betul kan? Apa dia? Aku dah solat betul dah, salah yang mana? 2 kali dah solat, 3 kali dah solat. Ya, tapi para sahabat Nabi SAW, Masya Allah, mereka patuh, taat pada Nabi SAW. Nabi SAW solat sekali lagi, solat. Solat sekali lagi, solat. Next, baru dia tanya. Tu Nabi SAW nakkan dia bertanya. Dia mengajarkan adab pada kita tentang tak tahu, maka bertanyalah. Jangan memandai-mandai. Di antara key important part dalam solat adalah salah satu perkara yang banyak orang langgari, iaitu tumakninah. Allahu Akbar, sampai Allah liman hamidah. Baru je sampai Allah liman hamidah, Allahu Akbar dah. Berhenti dulu. Sebab apa? Solat itu adalah tertib, teratur, step by step, sederhana, tidak kupu-kapa. Sebab apa? Kamu sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Must be in sequence. Ya, sempurna caranya. Dan Nabi SAW mengajar kita solat adalah ibadah yang sangat agung. Nampak tak? Jadi prinsip di sini adalah ya, wajib belajar tentang tata cara solat yang betul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan yang kedua, jangan asal solat. Jangan biarkan anak kita, tak apalah dia kecil lagi, tak apa, janji dia solat sudah. No. Ingat prinsip dalam berbuat apa-apa pun, begin with right things right. Begin with do right things right first time and then followed forever. The right things. Jangan asal buat tak apa, nanti besok kita betulkan dia. Contoh bila dia baca, dia sebut huruf salah. Huruf ra dia sebut dia jadi huruf zal umpamanya. Huruf alif dia sebut ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. An situ bukan am. Betulkan dia sampai dia boleh sebut an'am. Bukan an'am. Nampak tak? Ya. Kena betulkan. Kesalahan immediately. When it start, you have to correct. Never let go. Tak boleh biarkan. Nanti dia jadi kebiasaan, sulit nak betulkan. Ya, ini penting. Jadi anak kecil kita hendaklah pastikan dia solat betul. Dia tahu, oh ni tumakninah ni dah belajar, tak boleh laju. Rufaidah laju express ni. Ya, nak tidur ni, nak main-main ni. Ya, cepat aja express. Tengok sudah dah. Assalamualaikum. Sudah. Cepat je. Tu something wrong somewhere. Ajar anak supaya dia ada sifat tanggungjawab. Dia solat itu sedang menghadap Rabbnya. Ajar anak ya bahawa Rabb iaitu Allah Ta'ala Maha melihat. Dia akan menerima atau menolak ya ibadah yang kita kerjakan. Walaupun dia belum baligh, dia baru memayis, kita ajar dia seperti orang yang baligh. Boleh faham ni? Penting. Solat, ajar anak beradab dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak diajarkan adab itu, maka dia akan jadi kebiasaannya kurang ajar dalam beribadah kepada Allah, yang tak sepatutnya berlaku. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita ya, dan melaksanakan kewajipan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada beberapa keadaan. Ini pengecualian bila darurat ya, under unexpected condition which beyond our condition, our control. Hal yang di luar kebiasaan. Macam sekarang, tak boleh solat di masjid, tak boleh solat di surau. Solat di rumah, solat berjamaah. Tak boleh solat Jumaat, solat di rumah, solat zuhur. Banyaknya halangan, betul kan? Tapi dia angkat. Sebab apa? Ada je masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Itulah agama. Luas, lapang, memudahkan, tapi tidak dimudah-mudahkan. Asal jangan seseorang meninggalkan kewajipannya kepada Allah, khususnya solat. Solat dalam keadaan apa pun tidak ada istilah qada. Solat tidak boleh dikalahkan oleh urusan duniawi. Ya. Tidak ada alasan sakit,
Ya. Dan apa saja. Contoh orang yang terlibat dalam pilihan raya umpamanya. Bagi contoh ni. Dia jadi polling agent. Polling agent tu dah habis mengundi 5.5, contoh 5.5. Ya, angkat kotak bagai-bagai, lepas tu nak kira, nak pangkah ni parti A, B, B. Sampai masuk waktu maghrib tak habis lagi. Ada orang yang sampai waktu isyak dikira. Tak solat maghrib. Alasan apa? Supaya tak berlaku penipuan, undi dan dikira. Tak solat dia kira sampai habis. Ini orang yang sungguh ya berada di jurang kebinasaan. Solat. Ya, orang nak tipu itu urusan dia. Itu politik lah. Tapi tak cerita berlaku ni. Keluar, pergi, wuduk, solat. Contoh lain. Cocok bensin. Appointment pukul berapa? 7.30. Pukul 7 masuk dah. Dia lah nak masuk. Duduk dalam tunggu 8.30. Habis waktu maghrib. Tak solat dia. Berdosa besar. Wajib bertaubat. Cari tempat. Tahu kita, kewajipan kita dengan Allah. Solat tak boleh diputuskan hubungan kita dengan Allah. Barang siapa yang memutuskan hubungan dengan Allah, Allah putuskan hubungan dengan dia. Dia dihumban ke dalam neraka. Tak solat. Bukan tak solat semua Malaysia. Satu kali tak solat dengan sengaja. Wajib solat. Mudah saja. Sebelum pergi, wuduk siap-siap. Di situ cari, tanya, mana toilet? Saya nak wuduk. Cari tempat di tepi. Tak perlu sejadah. Sujud saja, tanya arah kiblat di mana. Ini kewajipan yang hendak ditanam. Sebab apa? Ini wajib, ajar. Jangan kita menyepelekan, memudahkan urusan solat dalam pelbagai keadaan. Sebab apa? Allah mudahkan kita dalam solat ini paling mudah. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring. Ya. Sampai ke puncak tak ada wuduk, bertayamum. Tak boleh tayamum juga, duduk tak boleh buat, tetap wajib solat. Tak boleh bergerak anggota tubuh badan, tak boleh hadap kiblat. Terbaring atas katil bed, hospitalized, tetap solat. Kena quarantine. Ya. Dah terbaring dah. Doktor dah bagi kata-kata akhir dah. Tetap. Doktor, tolong wudukkan saya. Tolong tayamum saya. Saya nak solat. Ya. Bila masuk waktu maghrib nanti doktor bagi tahu saya. Walaupun saya dah kritikal ni. Tetap remind doktor. Nurse, tolong saya. Biar saya mati dalam keadaan ya, saya tidak putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Ni kewajipan juga bagi orang hospital khususnya. Ya, saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan COVID-19. Jangan sekali-kali tinggalkan solat. Minta bantuan daripada doktor. Minta bantuan daripada nurse. Supaya kita mati dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan niat untuk melaksanakan solat. Baik, diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada beberapa keadaan. Di antaranya yang pertama, ketika sedang berada di atas kenderaan ketika mana saat safar, musafir. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqiyatil qiblah fakabbar thumma shalla haitsu wajjahu rikabu. Bahawa Rasulullah SAW biasa apabila bersafar kemudian ingin solat sunnah di atas haiwan tunggangannya, beliau SAW terlebih dahulu menghadapkan kenderaannya ke arah kiblat dan bertakbir. Kemudian beliau SAW solat menghadap ke arah mana saja tunggangan beliau itu berjalan. Itu jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Kalau di darat senang, kita boleh readjust. Kita naik kereta, betul kan? Kita boleh parking tepi. Ya, naik unta, naik kuda memang boleh lah, mudah. Tapi kalau naik pesawat, apa terbang? Mana kita nak tahu? Apatah lagi dia balik daripada Mekah pergi Malaysia. Kita seat kita berhadap ke sana, kiblat di belakang. Seat tak boleh pusing. Kemudian tak dibenarkan pula berdiri. Ya. Berdiri di apa? Keluar daripada seat. Kecuali ada perkhidmatan pesawat yang menyediakan tempat surau kecil untuk solat. Itu boleh. Tapi kalau dah kita duduk atas seat tu, tak boleh. Memang kena duduk situ, maka itu adalah pengecualian. Sempit pula tu. Ya, sampai kaki pun nak bergerak payah. Tu. Ini kalau tak ada ilmu macam mana? Banyak orang tak solat di atas pesawat. Kadang kita tegur dia, "Pakcik solat pakcik. Dah masuk waktu." Dia tu tak tahu je. Barangkali dia memiliki pemahaman, tak apa nanti qada. When landed time, qada solat tu. Sungguh kasihan. Dan tak perlu kita ganti solat tu. Dah terlepas.
Sebab solat inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini. Ya, solat itu dah ditetapkan oleh waktunya oleh Allah Taala. Dia tak boleh ganti lagi dah. Dia tak macam puasa, dia boleh ganti sebab ada syariat yang memerintahkan ganti. Puasa tak. Kecuali orang yang lupa, hilang ingatan, pensan. Ya, without purpose, tanpa sengaja. Tapi kalau sengaja, para ulama kata wajib taubat. Walaupun jumhur mengatakan wajib dia qada tapi tak akan sama sekali-kali. Kualitinya, kekhusyukannya, dia akan pasti mengejar bilangan. Dan pasti dia tak akan mampu melakukan untuk mengganti solat yang dia tinggalkan. Sebab itu jangan sekali-kali mula meninggalkan solat. Ya, havoc, backfire, very severe. Ya, stressful ni. Cuba tanya orang-orang yang meninggalkan solat waktu muda, 20 tahun, 30 tahun, sekarang dia bertaubat. Pasti burden yang dia rasa bagaimana kedudukan dia di hadapan Allah nanti. Dia nak ganti, pasti tak akan dapat ganti. Satu, tak akan sama kualitinya. Yang ketiga, ya, solatnya hanya mengira bilangan. Bayangkan kalau 20 tahun tinggal solat, 20 kali 5 waktu kali 365. Berapa? Ada kalkulator? Kira tengok. Tak boleh kerja dia. Macam mana dia nak ganti? Sebab tu ingat kita ni, jangan ulangi kesilapan yang sama. Kalau kita ibu bapa dulu waktu muda tak pernah solat, jangan ulangi perkara yang sama. Always remind all our children, our kids. Ingatkan dia. Beri ancaman keras. Buat penegasan. Always ask, always cross check. Dah solat ke belum? Jangan give up. Anak yang kena kejut, besar tu bangka dah istilah kasarnya. Lagi tak bangun, tetap kejut. Marah, tengking, macam-macam. Jangan biar dia tidur lena, senyum pula sampai ke matahari terbit, subuh gajah. Never, never allow that. This is not small matter, this is the biggest matter. Kedua ibu bapa nanti asbab membiarkan, meremehkan, dihumbankan ke dalam neraka. Berapa banyak ibu bapa yang membiarkan anak-anaknya tidak solat. Dia solat, ahli masjid. Tok Bilal lagi dia. Ya, Tok Imam lagi. Buku kitab lagi. Tapi anak tak solat. Kerana memiliki pemahaman yang salah. Dia faham aku tok guru, wali. Nanti masuk syurga aku boleh bagi syafaat pada anak aku. Dia boleh masuk, aku pun dapat syafaat daripada tok guru aku. Ini di antara ajaran-ajaran sesat yang berlaku. Waliyahzubillah. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa menjaga solat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Allah, jadi Rabbi ja'alni taqabbal doa, taqabbal doa. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Wa taqabbal doa. Rabbana taqabbal wa taqabbal doa. Tu Nabi Ibrahim, kita kena baca doa tu. Pada tahiyat tu baca. Ya. Wahai Tuhanku, jadikan aku dan ahli keluargaku seluruhnya orang-orang yang sentiasa menjaga solat. Jaga solat, maknanya menunaikan hak solat sempurna. Seluruh zuriat. Dan Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim AS. Lahir anaknya, cucunya, Nabi SAW. Penjaga solat, penerima solat, penyampai solat, pengajar solat. Dan kita naklah berjalan di atas jalan itu. Wallahu'alam. Cukup sekat ini dulu. Jam pun dah lebih 9 subuh. Kita berhenti pada poin yang kedua. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sentiasa menjaga, cinta, menikmati dalam melaksanakan solat yang wajib di samping solat-solat yang sunat. Dan istiqomah di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah, mati dalam keadaan kita tak putus hubungan dengan Allah. Mati dalam keadaan tetap terjaga solat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah kurniakan kita kefahaman. Semoga Allah kurniakan kemudahan untuk kita berjalan dan menghidupkan sunah-sunah ya, yang wajib dan juga sunah-sunah yang sunat yang telah kita pelajari dalam bab 5 ya, masih di awal perbahasan tentang iaitu tata cara solat ya, mengikut caranya Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kita usia yang panjang di atas kebaikan dan ketaatan, dalam keadaan sehat dan bermanfaat di mana saja pun kita berada. Allah menjaga kita daripada segala musibah, dan Allah yang menerima seluruh amal-amal, mengampuni dosa-dosa kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ahyina wa amitna ala al-Islam was sunnah. Dan dengan itu semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita syurga seluas langit dan bumi, bukan hanya untuk kita kesemuanya, juga kepada guru kita yang telah memberikan faedah kepada kita dengan kitab ini, Al-Ustaz Yazid ya, hafizahullah Ta'ala, dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi